أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi dapat bersama-sama kita menunaikan waktu maghrib berjemaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jatah Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jatah Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Kita masih lagi di dalam suasana PKP. Tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini adalah untuk mengekang wabak yang boleh membawa kebinasaan kepada manusia. Maka perkara mematuhi SOP ini termasuk dalam perkara ibadah, perkara yang mesti dilaksanakan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjaga maslahat umat, menjaga nyawa rakyat di dalam negara ini. Maka marilah sama-sama kita beristiqamah meneruskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam kita melaksanakan ibadah di rumah Allah ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada malam ini saya nak membawa satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Separuh daripada kehidupan sahabat ini dia menjadi musuh kepada Islam, malah dia telah melakukan satu dosa besar kerana dia telah terlibat di dalam satu komplot untuk membunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy bin Harb di awal ia adalah seorang yang menentang Islam, tetapi sebahagian daripada kehidupan yang lain ia menjadi seorang yang berjuang mengangkat agama Islam. Maka kisah Wahsy bin Harb ini bolehlah kita ambil ibrah, kita mengambil pengajaran terutama sekali dalam masalah taubat. Wahsy dia telah terlibat di dalam satu komplot yang direncanakan oleh seorang isteri pembesar Mekah pada masa itu yang bernama Hindum binti Utbah. Hindum isteri kepada Abu Sufyan
pemimpin nombor satu di kota Mekah pada masa itu, kerana Abu Jahal telah mati dalam perang Badar. Dan Hindun binti Utbah, ia sangat mendendami Sayyidina Hamzah kerana bapa saudara Nabi ini telah membunuh bapa dan juga adik-beradik dia di dalam peperangan Badar. Maka Hindun tahu Sayyidina Hamzah bukanlah orang yang boleh dibunuh di dalam medan perang terbuka. Dia mesti diuruskan oleh seorang pakar. Nak bunuh Sayyidina Hamzah secara berdepan di medan perang ini susah, sebab Sayyidina Hamzah terkenal sebagai seorang yang sangat gagah perkasa. Dialah sewaktu sebelum Islamnya, dialah yang membela Nabi SAW yang telah dihina dan diperlakukan oleh Abu Jahal. Dan Sayyidina Hamzah adalah orang yang berani, dan dia telah memukul Abu Jahal, meskipun Abu Jahal ini seorang paling terkemuka di kota Mekah. Malah Sayyidina Hamzah sebelum ia memeluk Islam, dia terkenal sebagai seorang yang suka berburu. Riwayat menceritakan bahawa Sayyidina Hamzah ni haiwan buruan dia bukan biasa-biasa, bukan keleng-keleng. Buruan Sayyidina Hamzah adalah singa yang gagah. Singa ini binatang yang sangat kuat. Kalau tuan-tuan tengok di dalam channel Discovery atau National Geographic selalu tunjuk, singa besar ni dia boleh menumpahkan seekor kerbau liar. Saya tinggal di Taman Melati Hulu Kelang. Rumah saya tu betul-betul bersepadan dengan zoo negara. Kalau tuan-tuan rasa nak jimat kos, nak tengok gajah, boleh mari rumah saya, naik ke atas tu boleh nampak. Tapi yang menariknya tuan-tuan, saya bertahun saya tinggal di situ, saya jimat bateri. Sebab saya tak perlu pakai jam loceng, kerana setiap pagi singa akan mengaum daripada sangkar dia di zoo tu. Sesiapa pun hak kuat tidur pun ia akan terkejut. Jadi dah jadi kalih dah. Pukul 3-4 pagi dia mengaum, bakal lapor bakal dia. Dia mengaum kuat. Kita dengar terasa sangat gerung. Demikianlah Sayyidina Hamzah, seorang individu yang boleh menumpahkan singa hanya menggunakan tombak dan juga panah. Jadi Hindun binti Utbah ini, dia nak melaksanakan misi dia, dia tak boleh harap dalam medan perang. Dia merencanakan pembunuhan Sayyidina Hamzah ini dengan mengambil seorang pakar. Tuan-tuan ingat kisah Presiden Kennedy dulu kan? Kennedy dulu pembunuh upahan yang nak bunuh dia ni bukan keleng-keleng orang. Pembunuh yang bukan setakat pakar menggunakan senjata, tetapi pakar menghapuskan bukti. Walaupun hari ini pembunuhnya kita tahu siapa pembunuh John Kennedy itu, tetapi banyak teori yang belum selesai yang mengatakan pembunuh sebenar bukan. Maksudnya orang yang ditugaskan membunuh Kennedy ini bukan keleng-keleng. Maka Wahsy telah dipilih oleh Hindun binti Utbah kerana kepakaran dia bermain tombak. Dia pandai main tombak, dan kalau dia lepok tombak tu pasti kena sasaran dia.
dan dia telah dijanjikan oleh Hindun binti Utbah kebebasan kalau dia dapat melaksanakan misi ini. Sebagai seorang hamba, apakah yang paling bernilai bagi seorang hamba melainkan kebebasan? Dia ditawarkan kebebasan oleh Hindun binti Utbah dan Wahsy sanggup melaksanakan tugas itu. Hebat tuan-tuan, Hindun ni strategi. Dia nak laksanakan misi yang cukup strategi. Maka tibalah peperangan Uhud, peperangan yang kedua dalam sejarah Islam, pertempuran antara tentera Islam dengan pasukan musyrikin Quraisy berlaku dekat dengan satu gunung yang dipanggil Gunung Uhud. Saya percaya tuan-tuan muslimin muslimat yang pernah pergi Mekah, yang mengerjakan haji ataupun umrah, pasti dibawa melawat di Gunung Uhud ini dan melawat berkuburan syuhada. Uniknya tuan-tuan, Gunung Uhud ini dia berbentuk pulau, dia boleh ditawar. Jadi di dalam peperangan tu Nabi SAW pun strategi juga. Nabi tuan-tuan mengatur peperangan Uhud tu cukup baik. Kalau tidak kerana tentera Islam melanggar perintah Nabi, tentera Islam dengan mudah boleh menewaskan. Nabi telah mengarahkan satu pasukan pakar pemain panah. Pasukan pemanah ni itu elit punya, elit lah. Kalau dalam perang orang kata sniper, sniper. Strategi yang dibuat oleh Nabi dalam peperangan Uhud ni Amerika ikut. Amerika Syarikat peperangan dia, Mutakhir ni peperangan dia ikut kaedah Nabi buat. Sebelum dia masuk, pasukan Marine dia masuk. Misalnya dulu masa dia menceroboh Iraq dulu, dia tak hantar tentera darat dia, Marine dia masuk, ataupun tentera darat dia masuk terus, melainkan dia tembak daripada jauh menggunakan tomahawk. Dia tembak dulu, beribu-ribu tomahawk dia tembak. Setelah musuhnya lemah, barulah dia hantar tentera darat. Nabi SAW telah meletakkan pasukan pemanah di satu tempat yang strategi. Bila tentera Quraisy datang berdepan dengan tentera Islam, pasukan pemanah yang pakar ini menjadi pelindung kepada tentera Islam. Maka musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid pada masa itu dapat ditewaskan dengan mudah. Tetapi pasukan musyrikin mereka berundur sementara dan berlindung di sebalik Gunung Uhud. Tentera Islam pada masa itu menyangka bahawa musuh telah berundur. Maka tentera Islam mulalah mengumpulkan ghanimah perang. Ghanimah perang tuan-tuan masa itu cukup lumayan. Dalam perang tu, kuda-kuda orang Quraisy ni, terutama kuda-kuda oleh pemimpin-pemimpin mereka ni, memang kuda perang yang hebat lah. Kalau kita kat Mesir dan unta-unta terbaik, yang kelengkapan perang yang begitu banyak. Orang Arab di pedang dia, hulu tu bertatak mata. Jadi apabila tentera pemanah ini melihat tentera Islam sedang mengumpulkan ghanimah perang, mereka rasa tidak mahu ketinggalan. Sedangkan Nabi SAW mengatakan jangan tinggalkan, walau apa pun berlaku jangan tinggal. Allah Subhanahu Wa Taala menguji tentera Islam dengan pasukan musyrikin boleh diatasi, tetapi apabila Allah uji dengan ghanimah, diuji dengan harta benda, tentera Islam telah tewas. Maka Khalid Al-Walid bila dia lihat tentera Islam dalam keadaan tidak bersedia, lalu dia melancarkan perang, dia melancarkan serang balas, menyebabkan tentera Islam yang dalam keadaan tidak bersedia telah syahid 70 orang.
Wahsy dia melihat peluang yang baik apabila Hamzah berdepan dengan musuh dalam keadaan pertahanan yang rapuh. Lalu Wahsy mengambil tombaknya dilontar kepada Sayyidina Hamzah, kena di rusuk kanan dan tembus di rusuk kiri, dan bapa saudara Nabi telah syahid di dalam peperangan tersebut. Hindu binti Utbah ia tak puas hati. Walaupun bapa saudara Nabi telah pun syahid di medan perang, telah pun mati, dia mengarahkan Wahsy bin Harb membelah dada Hamzah menggunakan tombaknya dan diperlakukan jenazah Sayyidina Hamzah dengan tidak selayaknya. Peristiwa ini tuan-tuan telah menyebabkan Nabi SAW sangat berduka cita, sehingga kan Nabi tak boleh dengar nama Wahsy dan Nabi tidak boleh melihat wajah Wahsy. Maka beberapa tahun kemudian, setelah Islam menjadi kuat, Nabi SAW bersama 10,000 tentera Islam, bersama 10,000 umat Islam telah datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Peristiwa ini dipanggil Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Pada masa itu tentera orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada masa itu, mereka sudah tidak ada kekuatan lagi. Mereka tidak mampu berdepan dengan Nabi SAW, sehingga kan mereka akhirnya, termasuklah Abu Sufyan, isterinya Hindu binti Utbah telah pun masuk Islam. Maka di antara orang-orang Mekah pada masa itu, Wahsy bin Harb adalah orang yang belum lagi memeluk Islam, kerana Wahsy ini dia merasa ragu-ragu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampunkan diri dia. Walaupun dia nak masuk Islam, dia rasa Allah tidak akan ampunkan dia sebab dosanya terlalu besar. Dia telah membunuh bapa saudara Nabi, kekasih Nabi yang sangat Nabi cintai. Tuan-tuan muslimin muslimat Rasulullah, menurut riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahawa apabila Nabi dengar Wahsy ni dia nak masuk Islam tapi dia ragu-ragu, lalu Nabi pun datang menemui Wahsy bin Harb, pembunuh Hamzah, untuk mengajaknya masuk Islam. Nabi ini datang, Nabi tahu Wahsy nak masuk Islam. Nabi datang, Nabi nak beri galakan kepada Wahsy supaya masuk Islam. Bila Nabi datang, lalu Wahsy pun menghampiri baginda Rasulullah SAW, dan dia berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau akan mengajakku masuk Islam, sedangkan engkau sendiri pernah mengatakan bahawa seorang pembunuh, musyrik dan penzina yang telah terjatuh ke dalam dosa dan akan menerima azab yang berlipat kali ganda, serta kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Sedangkan semua itu telah aku lakukan. Apakah menurutmu ada keringanan bagiku atas dosa-dosa itu?" Wahsy tanya Nabi, tuan-tuan, dalam nada merayu kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab. Nabi tunduk saja. Lalu tak kala itu turunlah ayat, turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai menjawab kepada soalan yang diaju oleh Wahsy itu tadi. Surah Al-Furqan ayat yang ke-70, firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amala 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang dosa, tuan-tuan,
Bila dia nak mengerjakan amal soleh, dia nak bertaubat kepada Allah, kejahatan mereka itu Allah gantikan dengan kebajikan. Demikianlah hebatnya Islam ni, tuan-tuan, luasnya pintu taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Wahsy, bila dia dengar ayat ini, dia masih lagi ragu-ragu. Dia merasakan bahawa dirinya tersangat besar dosanya. Lalu dia pun berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, taubat, beriman dan beramal soleh itu sangatlah berat. Tidak mungkin aku dapat memenuhinya." Maka di atas keberatan Wahsy tadi, Nabi tak jawab, tetapi Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu yang kedua berturut-turut. Daripada surah An-Nisa ayat 48, firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah jawab, tuan-tuan, Allah layan Wahsy ni. Kedua berturut-turut ayat diturun, tetapi Wahsy tak puas hati lagi. Dah lah buat dosa besar, nak taubat dengan Allah, banyak pula soal kepada Nabi. Dia tanya lagi Nabi, dia kata, "Wahai Muhammad, aku fikir bahawa keampunan ini hanya bagi orang yang dikehendaki Allah, sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku ini diampuni atau tidak oleh Allah Ta'ala. Apakah soal ini juga masih ada keringanan?" Ia tanya lagi, Rasulullah tak jawab juga. Rasulullah tunduk saja, Rasulullah diam saja. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lagi wahyunya, ayat yang ketiga berturut-turut daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang bermaksud, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bila turun ayat ni, tuan-tuan, legalah hati Wahsy ni. Lalu dia kata, kalaulah yang ini aku boleh masuk Islam. Lalu dia pun bersyahadah, dia masuk Islam. Dan turunnya ayat yang ketiga ni, tuan-tuan, menyebabkan para sahabat ni rasa seolah-olah sahabat ni rasa istimewa benar Wahsy ni, rasa kenapa Wahsy ni begitu special. Lalu sahabat-sahabat ni risaulah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah ayat yang ketiga ni, surah Az-Zumar ayat yang ke-53 ini semata-mata untuk Wahsy ataupun untuk semua?" Lalu Nabi kata, memanglah ayat ni, turunnya ayat ni sebagai menjawab soalan Wahsy tadi, tetapi sebenarnya adalah untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh hamba Allah yang mahu bertaubat, yang mahu beramal soleh dan ingin mengerjakan kebaikan, maka dia tergolong di dalam ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Maka legalah sahabat. Tuan-tuan muslimin muslimat, demikianlah orang dosa besar, dosa dia bunuh bapa saudara Nabi. Allah melayani orang seperti ini dengan 3 ayat berturut-turut. Dosa besar dah kita ni, hak akhir zaman ni. Dosa apa sangat kita buat dah. Paling-paling kurang dulu benar kata kita tak dengar cakap mak ayah suruh kita tak ikut. Mak ayah hidup lagi, mintalah ampun.
daripada mak kita, ayah kita minta ampun kalau kita ada salah, dengan jiran tetangga kita pernah, dengan rakan taulan kita mohon maaf lah. Bukan kita bunuh sahabat Nabi, kita membunuh bapa saudara Nabi, bom dia kecil macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala taubat dia tu begitu luas sekali kepada hamba-hamba yang ada rasa untuk mendapatkan perkara tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, setelah Nabi SAW wafat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada Wahsy ini yang dulunya dia berjuang melawan Islam. Apabila Rasulullah SAW telah wafat, maka pada masa itu muncul 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang murtad. Yang kedua, golongan yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, mereka yang mengaku menjadi Nabi. 3 puak ni tuan-tuan mengancam negara Islam Madinah masa itu. Khalifah Abu Bakar yang menggantikan Nabi menjadi khalifah negara Islam pada masa itu telah mengambil tindakan serta-merta. Lalu masa itu tuan-tuan, ramai orang murtad ni sebab Islam sebelum Nabi wafat tu Islam telah pun berkembang keluar daripada Jazirah Arab. Ada setengah-setengah puak-puak orang masuk Islam ni, dia baru-baru masuk, dia tidak begitu faham lagi, kemudian dia keluar jadi murtad. Di antara 3 kumpulan ni yang paling berbahaya adalah kumpulan yang mengaku menjadi Nabi. Masa tu tuan-tuan, ada seorang tokoh yang tuan-tuan biasa dengar nama ni. Nama dia Musallamah. Musallamah ni bukan sebarang orang. Kalau kita nak cakap about Musallamah ni panjang, banyak cerita yang menarik tentang Musallamah. Cuma saya sebut sikit. Musallamah ni dia bukan keleng-keleng orang. Dia bukan sebarangan orang. Dia ni ahli sastra. Ahli sastra di kalangan orang-orang Arab di Mekah masa tu dipandang tinggi. Intelektual tu. Kalau dia ceramah, kalau dia berpidato, dia boleh mempengaruhi orang lain. Musallamah ini dia adalah pemimpin daripada puak Yamamah. Puak Yamamah di Jazirah Arab dulu tuan-tuan terkenal sebagai puak yang pandai berperang. Berperang pandai. Yang kedua, bijak bila buat senjata. Kalau dia buat senjata, jadi molek. Pandai berperang ni maksudnya ada ilmu peperangan yang baik lah. Macam kita orang Melayu kan. Orang Melayu ni kan bangsa pendekar kan. Kita ada seni persilatan mempertahankan diri. Orang Iban di Sarawak contohnya, mereka berani berperang. Kalau berperang tak takut. Agi gelabang, agi hidup, agi gelabang. Sebab apa? Mereka ni pandai berperang dan pandai membuat senjata. Orang Melayu pun pandai. Kerih antara yang terbaik. Kerih ni satu kesenian yang cukup baik, hebat orang-orang Melayu boleh buat kerih. Masa tu puak Yamamah ni tuan-tuan, mereka bijak membuat pedang. Kalau mereka buat pedang tak cabut ulu. Kalau pergi berperang, apa lain cabut ulu je. Dia tak cabut ulu, sebilah cukup dah. Masa berperang, puak-puak ni mereka telah menyokong perjuangan Musallamah yang mengaku menjadi Nabi masa tu. Dia kata selepas wafatnya Rasulullah, selepas wafatnya Muhammad SAW ni, Allah telah mengangkat aku sebagai Nabi. Dan Musallamah ini adalah antara orang yang berani menjawab cabaran Allah Ta'ala. Sebab masa itu di Mekah, orang Quraisy yang menentang Nabi memfitnah Nabi. Mereka kata bahawa Nabi SAW ni bawa ajaran Islam ni reka sendiri. Dia kata Al-Quran tu datang dari Muhammad, bukan datang dari Allah. Lalu Allah cabar mereka. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran cabaran Allah terhadap mereka yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu datang daripada Muhammad, bukan daripada Allah. Antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat sahaja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tidak mampu kamu buat, Allah kata, wad'u syuhada'akum, ajak kawan-kawan kamu membuat satu surah ini bersama-sama. Jadi dalam peperangan, tuan-tuan, oleh kerana puak Yamamah ni dia bijak dalam berperang, infanteri dia bagus. Khalid Al-Walid yang dihantar oleh Khalifah Abu Bakar masa itu menghadapi kebuntuan, nak pecahkan pertahanan Yamamah ni. Mereka ini bijak dalam perang. Lalu apabila dalam pusingan pertama tentera Islam tak dapat menewaskan suku Yamamah ini, maka Khalid Al-Walid, Panglima Khalid Al-Walid masa itu mengundurkan tentera Islam lalu disusung semula. Dan dalam pusingan kedua itu, Washi bin Ham ni dia ikut serta di dalam peperangan tersebut. Lalu dia bawa lembing yang dia gunakan untuk bunuh Sayyidina Hamzah di dalam peperangan Uhud dahulu. Lalu dia mencari mana manusia bernama Musallamah Al-Qazab. Bila ia nampak Musallamah Al-Qazab dalam keadaan yang baik, peluang yang ada, lalu dia lempar lembing, terkena di dada Musallamah, tembus di belakang, lalu matilah Musallamah serta-merta dalam peperangan tersebut. Bila puak-puak dia tengok kepala dia sudah mati, lalu lemahlah semangat. Tentera Islam dapat memecahkan dan langsung menghapuskan pemberontakan oleh golongan yang mengaku menjadi Nabi ini. Maka tuan-tuan, di dalam satu riwayat yang masyhur, Washi ni saat dia pergi dekat dengan mayat Musallamah Al-Qazab ini, lalu dipegangnya tombak yang tercacah di dada Musallamah, dia cabut. Bila dia cabut, lalu dia pun kata, aku telah membunuh sebaik-baik orang dengan lembingku ini ketika aku menentang Islam. Kini dengan lembing yang sama, aku telah membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Demikianlah tuan-tuan, Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang besar dosanya di permulaan perjuangan dia lawan Islam, kemudian dia menjadi pembela Islam. Dia telah memberikan jasa yang besar terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat risalah Islam. Semoga tuan-tuan, kisah ini menjadi ibrah, menjadi perangsang kepada kita, terutama dalam masalah taubat. Pintu taubat daripada Allah sebenar-benarnya adalah sangat luas kepada mereka yang mahu bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Cukup sekadar itu. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.